Tentram, kolam dan lopak bertabur di seluruh negara. Tapi di bawah air tenang mungkin terdapat anak-anak nyamuk yang membawa penyakit malaria, penyakit yang kerap menyerang di rantau sebelah sini. Sehingga akhir-akhir ini, lebih dari 200,000 orang di Malaysia Barat pernah mengidap malaria setiap tahun. Kini, ianya hampir-hampir terkawal. Dengan butir-butir yang terkumpul dari projek-projek perintis, kerajaan siap sedia untuk melancarkan kempen besar-besaran ke seluruh negara. Demi mencapai hasil-hasil terbaik dalam rancangan membasmi malaria, Menteri Kesihatan Tan Sri Sadon melawat hospital, klinik dan kawasan desa untuk menjelaskan perimustahaknya kempen serta mendapatkan kerjasama rakyat jelata. Bagaimana hendak membasmi malaria? 1. Dengan kawalan. 2. Secara pembasmian. Kaedah-kaedah yang berlainan haruslah diamalkan bagi kawasan-kawasan bandar dan desa. Tapi, matlamat utama, malaria mestilah dikesan awal-awal serta dirawat. Nyamuk malaria tidak harus dibiarkan membiak. Bagi menjayakannya, rakyat mestilah bekerjasama sepenuhnya dengan pasukan anti-malaria. Musuh utama kita ialah nyamuk yang membawa malaria, nyamuk Anopheles. Ada nyamuk-nyamuk lain yang tidak berbahaya. Ini contoh seekor nyamuk kecil atau jentik-jentik. Ini jentik-jentik yang semakin dewasa. Malaria amat merugikan. Penoreh-penoreh, nelayan, pekebun dan petani yang mengidapnya mengalami pendapatan yang merosot benar setiap tahun sebab mereka tak berdaya. Murid-murid tak dapat ke sekolah bila diserang malaria. Ini menjejaskan pelajarannya. Kita mestilah mengawal dan menghapuskan malaria. Rancangan membasmi malaria terbagi kepada 4 peringkat. Pertama, peringkat persediaan. Kedua, peringkat serangan. Ketiga, peringkat konsolidasi. Keempat, peringkat pertahanan. Peringkat pertama atau persediaan pula merangkum 4 kegiatan. Kajian swabak malaria murid-murid sekolah, tinjau alam, kajian serangga dan pelajaran kesihatan. Semuanya memakan masa 1 tahun atau lebih. Peringkat pertama, peringkat persediaan. Di bawahnya ialah kajian swabak malaria. Ini cuma pemeriksaan semua murid sekolah bagi menentukan penyakit malaria di kalangan mereka. Pasukan kesihatan diiringi oleh seorang doktor melawat semua sekolah dan mengambil contoh darah dari murid-murid. Ianya cuma cocok yang tak sakit bagi mendapatkan setitik darah dari hujung jari terpalit di keping kaca kecil. Sudah, itu saja. Kemudian keping kaca yang terpalit darah dinomborkan. Lelain butir berkaitan mengenai murid itu turut dicatat untuk rujukan masa depan. Kemudian, setiap murid sama ada sakit atau tidak diberi makan ubat di situ juga. Doktor pula memeriksa dan jika terdapat tanda-tanda malaria atau demam, murid itu akan diberi rawatan perubatan. Dalam kawasan Kedah dan Perlis, sebelum rancangan dilancarkan, serangan malaria adalah yang tertinggi di seluruh negara. Secara pukul rata, 400 kes dalam sebulan. Dalam beberapa tahun yang lalu, ianya telah dikurangkan hingga 30 kes saja sebulan. Hasil-hasil lebih baik di kalangan murid-murid sekolah. Kini, hanya seorang dalam 100 yang mengalami penyakit ini berbanding dengan 16 di masa lalu. Contoh-contoh darah diteliti menerusi mikroskop untuk menentukan sama ada murid sekolah telah diserang oleh penyakit atau tidak. Jika kes terkesan, murid itu diberikan rawatan segera. Inilah satu dari tujuan utama kajian swabak malaria. Ianya dapat menghindarkan derita. Berganding dengan kajian swabak malaria, diperbuat pula tinjau alam.
Tinjau alam melibatkan pembancian setiap buah rumah dalam kawasan bagi memudahkan gerakan menyembur yang akan menyusul. Rumah-rumah juga disukat bagi menghitung banyaknya DDT yang diperlukan. Setiap rumah, walau di kawasan terpencil sekalipun, dilawati oleh pasukan-pasukan peninjau demi menjayakan rancangan sepenuhnya. Serentak, rancangan pelajaran kesihatan dijalankan di sekolah-sekolah dan lain kawasan oleh berbagai pasukan kesihatan. Dengan bantuan rajah dan poster, para pegawai menerangkan sebab dan kesan-kesan malaria, bahayanya dan kehilangan pendapatan yang ditanggung oleh mangsa-mangsanya. Mereka diajar cara berjaga-jaga serta rawatan yang perlu bagi menghalang merebaknya penyakit itu. Rakyat juga diberitahu mengenai rancangan membasmi malaria dan bagaimana mereka dapat menjayakannya. Langkah yang keempat di bawah peringkat pertama ialah kajian serangga. Ini ialah mengutip jentik-jentik dari anak-anak sungai, kecil dan besar, kolam-kolam dan sawah padi di mana nyamuk-nyamuk dapat membiak. Jentik-jentik yang dipungut disimpan dalam botol-botol dan kemudian dihantarkan ke makmal untuk diuji. Ini ialah bagi menentukan sama ada nyamuk-nyamuk yang membawa malaria terdapat di kawasan-kawasan yang terpilih. Cuma nyamuk jenis Anopheles saja yang membawa penyakit malaria. Malaysia Barat berjaya menahan nyamuk Anopheles dari membiak dalam kawasan-kawasan bandar. Lebih kurang 7 juta ringgit dibelanjakan tiap tahun untuk mengawal malaria di pekan dan bandar berpenduduk seramai 2 juta orang. Di banyak rancangan kemajuan tanah dan estet, malaria tidak lagi menjadi masalah. Tapi di kawasan desa, sehingga akhir-akhir ini tidaklah banyak yang dapat diusahakan. Kini berkat kemajuan teknologi, dapatlah rancangan diperluaskan. Setiap rumah kampung disembur dengan racun serangga sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Pasukan-pasukan perubatan terus berusaha mencari kes-kes baru. Para pegawai pencegah malaria mengutip nyamuk Anopheles dewasa untuk diuji. Seluruh rancangan membasmi malaria menelan biaya kerajaan berjumlah 80 juta ringgit. Mustahaklah setiap pemuja rumah bekerjasama membolehkan mereka menjalankan kerja sebaik-baiknya. Peringkat kedua, peringkat serangan yang berjalan dari 3 hingga 4 tahun. Di peringkat ini, kumpulan penyembur DDT diterangkan mengenai kawasan yang harus disembur supaya tak ada rumah yang tertinggal dalam rancangan penyemburan. Ini dapat diperbuat kerana rumah-rumah telah dibanci di peringkat pertama. Di peringkat serangan, sekali lagi kerjasama dari yang empunya rumah diperlukan. Penyembur DDT mestilah menjelajah setiap ceruk rumah bagi menyembur DDT. Rumah yang tidak bersembur membahayakan bukan saja tuan punya sekeluarga, bahkan juga jiran dan masyarakatnya. DDT yang tersembur janganlah dicuci. Penyemburan DDT dijalankan sepenuhnya tiap-tiap 6 bulan hinggalah siasatan menunjukkan serangan malaria telah berkurangan dan dapatlah penyemburan dihentikan sama sekali. Biasanya ini mengambil masa 3 tahun. Usaha menentang malaria adalah secara habis-habisan dan tak ada satu kawasan pun yang membiarkan malaria akan terbiar. Air yang mengalir lesu mungkin tidak berbahaya, tapi boleh menjadi pusat membiak yang terbaik bagi nyamuk-nyamuk malaria. Kawasan-kawasan ini disembur tiap-tiap minggu bagi menghapuskan jentik-jentik nyamuk. Semak di sepanjang anak sungai juga ditebas selalu untuk menghalang nyamuk-nyamuk dari berselindung di dalamnya. Di peringkat kedua juga ialah kempen mengesan kes secara penuh. Setiap kampung dikunjungi untuk mengetahui jika ada penduduk yang demam.
contoh darah diambil untuk ujian makmal. Seperti jua semua peringkat rancangan membasmi malaria, kerjasama setiap orang amatlah penting. Pasukan kesihatan mestilah diberikan bantuan serta keterangan. Semua rumah dilawati sekali sebulan bagi mengutip peletan darah dan kes-kes demam serta memberikan ubat. Jika malaria dikesan, kempen susulan akan dilancarkan segera. Bersama-sama kempen mengesan kes secara penuh, terdapat juga kempen mengesan kes secara sambilan. Di bawah kempen mengesan kes secara sambilan, palitan darah diambil dari semua pesakit yang datang ke hospital dan klinik. Ianya kemudian dihantarkan ke makmal untuk diperiksa. Palitan juga diambil dari para pesakit di rancangan kemajuan tanah, hospital, estet dan di lain kawasan terpencil. Peringkat ketiga, peringkat konsolidasi yang berjalan selama 3 tahun. Di peringkat ini, penyemburan dihentikan tetapi adalah penting untuk melaporkan sebarang kes demam supaya disiasat dan sekiranya malaria terkesan, ianya dicegah berulang lagi. Peringkat keempat, peringkat pertahanan. Menjelang ianya tiba, malaria pun terbasmi. Tapi sehingga semua negara jiran jaya membasmi malaria, masih ada bahaya ianya dibawa masuk. Langkah-langkah kawalan mestilah berterusan. Kes-kes demam haruslah dilaporkan. Jentik-jentik dikutip untuk ujian. Perlulah waspada selalu. Rancangan membasmi malaria penting untuk kesegaran bangsa. Seluruh rancangan dapat terlaksana dalam tempoh 8 hingga 10 tahun. Berjuta-juta ringgit telah pun dibelanjakan. Hanya dengan kerjasama rakyat, ianya dapat dijayakan. Nyamuk Anopheles lah musuh yang mesti dihapuskan. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, kunci kejayaan.